contract. Okay, nampak tak macam tak fair lah dengan customer kan. Okay. So tapi kita ada exception. Exception tu maknanya kalau dalam general buyer tak boleh sue seller atas kerosakan barang yang buyer beli sebab tak check, maknanya dalam exception buyer boleh sue. Alright, so kita ada exception lah dalam dua keadaan ni, merchantable quality dengan fitness for particular purpose. Ini adalah revision saya dah explain dah. Saya cuma ulang balik. Okay. Siapa yang dah baca mungkin dapat tangkap dengan lebih baik. Okay, ni contoh. Saya takut nak buka slideshow, takut dia hang. Okay, yang ni saya try. Okay. Okay, dia kata, hello, I was just wondering if you had any mirrors in stock that are not on display. Sure, dia kata. Here you are. Would you like to check the mirror before you leave? Okay, dia pun kata, no, that's fine. Thank you very much. Dia tak nak check kan? So, bila balik dia tengok cermin tu rosak. So, maknanya tanggungjawab kita adalah sebelum kita beli, dalam general principle, check lah dulu. Barang tu elok baru ambil. Kalau you tak check, balik baru itu barang tu tak elok, you tak boleh sue seller. Okay, you tak boleh sue seller. You hilang hak untuk saman seller. Kecuali ada 4 exception ni. Disclosure of purpose, okay, reliance on seller skill and judgment. Good supply are the kind that seller normally supply in his business. The goods were not bought under patent or trade names. Okay, 4 exception ni ada, barulah you boleh sue seller. Okay, you bagi tahu tujuan you beli barang tu untuk apa. Okay, kalau you tak disclose purpose, then you tak boleh sue seller. Alright, you boleh dengar dalam rakaman tersebut lah. Situation, disclose purpose ni bila perlu dan bila tak perlu. Ada dalam tu. Antaranya, saya bagi tahu sebagai revision juga, kalau barang tu satu je tujuan penggunaan, tak perlulah disclose purpose. Kalau barang tu untuk hair dryer contohnya, dia kena keringkan rambut. Bila you gunakan hair dryer tu, rambut you terbakar sebab yang keluarlah api, bukannya fungsi sebagai mengeringkan rambut tu membotakkan rambut you, dan itu you tak disclose purpose pun tak apa sebab fungsinya memang itu je. Right, so contoh yang you tak disclose purpose menyebabkan you affected, contoh you punya kulit adalah kulit yang cepat sensitif dengan jenis kulit kambing contohnya. So kalau dijual ke mana-mana kedai, orang lain beli tak ada masalah. Seller manalah tahu you tu allergic dengan kulit kambing. So you can disclose purpose. Okay, kalau you dah disclose purpose, you kata, I nak pakaian, jaket yang tak ada campuran kulit kambing langsung. Bila you beli, you dah disclose purpose, you beli badan you ratius, bila you siasat memang ada campuran bulu kambing, kulit kambing. So, you boleh sue seller lah, so you dah disclose purpose. Alright, itu sebenarnya saya dah explain juga dalam rakaman tu. Relying on seller skill and judgment. Satu lagi, kalau you beli barang daripada seller, you tanya pandangan dia, tanya pendapat dia, tanya skill dan kemahiran yang dia ada untuk menerangkan produk yang you beli. You rely on that seller statements, skill and judgment. Berlaku sebaliknya ataupun tidak seperti apa yang dinyatakan, dan you boleh sue seller. Okay. Dan you boleh sue seller kalau barang yang you beli daripada seller tu memang disupply, bukan barang yang dia tak supply. Ada syarat-syarat dia lah. Okay, dan barang you beli pada seller bukan ada patent atau trade name. You beli dekat Acong tapi jenama Sony, jenama Honor, jenama Samsung, ada jenama. So bila ada jenama, barang tu rosak, you bukan sue seller, that is why seller akan provide dengan warranty card. So ada center untuk repair barang tu. Bukan seller punya tanggungjawab sebab bukan dia yang keluarkan barang tu, kecuali dia supply barang tu dan you rely on seller skill and judgment. Then baru you ada ruang untuk sue seller lah. Okay. Alright, itu secara ringkas. You can read yourself. Untuk exception ni, ada 4 exception tu kan. Okay, ini adalah cerita tentang all the exceptions. Okay. You boleh tengok di dalam, boleh dengar semula lah dalam saya punya slide ataupun rakaman lah. Okay, lepas kita dah belajar fitness for particular purpose, merchantable quality. Merchantable quality secara ringkasnya kalau barang tu ada 5 purpose. Satu je tidak fit for purpose. Dan dalam decided cases, seller tak ada parti bersalah. Barang tu masih dianggap sebagai
merchantable quality. Yang itu saya ada cakap dalam rakaman tu, video tu. Memang merchantable quality punya section dalam Sales of Goods Act, dia tak membela lebih kepada consumer atau pengguna. Alhamdulillah kat Malaysia tahun 1999 kita dah ada Consumer Protection Act yang mana kita boleh sue seller kalau barang tu kita tak boleh guna seperti mana yang sepatutnya. Okay, walaupun yang tak berfungsi satu purpose je, kita boleh sue seller jugalah. Dan kena pastikan bila you nak saman seller atas barang yang rosak contohnya ataupun kualiti yang tak sepatutnya, you kena pastikan you tahu alamat seller tu kat mana. Biasa berlaku kalau beli online, you kena tipu, you tak tahu, you nak sue seller tapi bila you adu dekat tribunal pengguna, address yang you nak refer untuk diberi saman tak ada. Ataupun alamat tu alamat palsu contohnya, dan itu memang tak boleh buat apa-apa. That's why kalau you nak beli apa-apa barang, pastikan barang yang you beli tu you tahu di manakah lokasi atau alamat penjual. Dia boleh diberi surat kalau ada apa-apa berlaku. Okay, kalau you rasa tak ada kepentingan nak beri surat dekat dia, of course you rasa tak perlu, tapi kalau dia buat masalah, dokumen yang akan disubmit oleh pihak mahkamah ataupun tribunal pengguna mesti merujuk pada alamat perniagaan mereka lah. Okay, alright, kalau tak deliver macam mana? Macam mana dia nak datang? Macam mana tindakan lanjut boleh diambil? Panjanglah cerita dia kan. So pastikanlah the best way you tahu alamat dan juga tempat peniaga tersebut, seller tersebut. Tribunal pengguna ni tak perlu ambil peguam. You adalah orang yang akan mempertahankan diri you melalui barang yang rosak dengan bukti-bukti documentation yang lain lah. Selalunya dekat mahkamah, tribunal pengguna dia bukan mahkamah lah, di tribunal. Dia alternative dispute resolution. Kita tak nak pergi court. Court banyak sangat kes. Lepas tu delay akan berlaku sebab kes penting lebih banyak. Dan kadang barang yang kita rosak mungkin tak sampai 1,000. Tapi kalau nak ambil peguam memang kena pakai court kan. Dan lawyer bayar mungkin lebih 1,000. So tak berbaloi. Sekarang ni kita ada tribunal pengguna. You all kena explore fungsi atau function tribunal pengguna tu. Okay. Alright, sebab tak semua Sales of Goods Act ni protect consumer. Walaupun ya ada, tapi tribunal pengguna tu lebih lagi give protection. So please explore you all. You all boleh manfaatkan tribunal pengguna tu sebaiknya, sebab tak semua orang yang akan yang tahu untuk manfaatkan tribunal pengguna tu. Okay, so kena search banyak ilmu ni kat ujung jari je. Okay, so kita dah belajar sampel dalam rakaman tu. So the goods must correspond with the sample. Okay, the goods are in bulk also must correspond with the sample. Bukan saja fizikal dia sama, tapi dia juga kena sama dari sudut kualiti. Okay, dan seterusnya, kalau dalam 10 item tu, sebahagian yang tak korespon dengan sampel, kita berhak reject semua walaupun sebahagiannya korespon dengan sampel. Kita berhaklah untuk ambil tindakan reject dan juga terminate contract. Okay, sama juga kalau by sample, kita tengok luaran barang tu elok. Balik rumah, kita guna baru tahu ada hidden defect. Maksud kecacatan tu tak boleh dilihat dengan mata kasar. Kita hanya tahu lepas kita on. Ataupun kalau di elektrik item, kita on baru kita nampak ada defect. Baru kita boleh detect dia punya defect. Dan itu juga breach of the implied term sale by sample. Okay, alright. So yang implied warranty saya dah explain. Okay, transfer of title ni sebenarnya. Transfer of title ni sebenarnya saya sempat terang dalam rakaman itu sehingga yang keempat lah. Yang ketiga dia ada 6, saya sempat terang 3 daripada 6 ni. Okay, secara ringkas, you all please dengar baik-baik. Ni macam ulangan jugalah kalau bagi yang tak dengar lagi. Okay, nama dak code dan habit ni adalah general rule. Okay, a seller who does not own the goods transfer the title to the buyer. Okay, orang yang tak ada ownership kepada barang tu, dia tak akan transfer ownership kepada buyer lah. Dia tak ada, macam mana nak bagi. Macam tu. So kalau saya pinjam barang zakwan, hak milik bukan dekat saya hanya ada possession je. Okay, so zakwan adalah hak milik barang tu. So bila saya tak ada hak milik, saya jual kepada Amirul. Walaupun barang itu berpindah daripada saya kepada Amirul, saya seller, Amirul adalah buyer, tapi yang berpindah adalah physical barang itu saja, tapi ownership kekal bersama owner.
So saya tak pindahkan ownership kepada Amirul. So kalau Zakwan tahu barang dia sekarang berada bersama Amirul, dia boleh ambil je barang tu. Dia tak ada isu rampas sebab ownership itu adalah ownership Zakwan. Okey, Amirul sebenarnya yang telah mengambil hak Zakwan. So Amirul yang salah. That's why bila fight dekat court, memang Zakwan akan menang. Apa yang Amirul boleh buat adalah saman seller. Okey, sebab seller dah breach of the implied term as to title. Dia berhak saman lah, dan seller kena implied terms ada title atau ownership pada barang yang dia jual. Okey, itu general. Of course lah undang-undang akan protect owner. Undang-undang akan protect owner. Kesian dekat buyer. Dalam general, buyer terpaksa melepaskan barang yang nak beli tu daripada seller bila owner ambil barang tu. Sebab Modak Code dan Habit ni protect owner. Walaupun buyer dah bayar, buyer tak boleh ambil barang tu. Buyer hanya cari seller dan samanlah. Seller hanya minta duit dan ganti rugi. Tetapi dalam exceptions, of course dia akan sebaliknya. Dalam exception, walaupun seller tak ada ownership, tapi ownership boleh transfer kepada buyer, yang mana owner kau dapat tahu barang itu berada di tangan buyer yang dijual oleh seller yang tak ada hak milik, owner pula terpaksa pasrah. Dalam exception situations, buyer tetap dapat hak milik walaupun seller tak ada hak milik, sebab ada certain situation yang boleh menyebabkan undang-undang terpaksa berpihak kepada buyer. Okay, kerana keadaan-keadaan yang tertentulah. Okay, dalam exception circumstances. Okay, dia ada 6. Okay, so you all boleh dengar 3 yang pertama tu dekat dalam saya punya rakaman lah. Okay, estoppel yang pertama Okay, ni general. You all boleh nampak dan dengar suara saya dengan baik tak? Can you hear my voice? Boleh. Boleh ya. Boleh dengar. Nampak slide kan? Okay. Alright. Nampak slide. Alhamdulillah. Thank you. Okay, so sekarang you nampak estoppel saya dah explain dalam you all punya slide tu. Dalam dekat mustaqim. Okay, so si Aidil kata okay mustaqim, since you dah bagi check, okay you ambil dulu kereta ni, tapi ownership akan transfer kepada you hanya selepas check ini boleh di-clearkan. Maksudnya 7 hari, sekarang 2 hari pun dah boleh. Tapi dalam cerita ni, pekerja ataupun staff seller nampak si Mustaqim dah pun bayar cek kepada Aidil. So Aidil pun bagilah kereta tu. Tak lama lepas tu si Mustaqim jual kereta tu kepada Daniel. So dia nak jual kepada Daniel. Daniel ni sebelum dia nak beli kereta daripada Mustaqim, dia contact company Aidil. Dia contact company Aidil, dia kata I nak confirmkanlah kereta yang telah yang dijual, yang mahu dijual oleh Mustaqim ni telah dibayar sepenuhnya ke? Dia tanya kepada staff seller. Kebetulan staff seller yang angkat lah, staff Aidil yang angkat. And then staff Aidil kata, oh dah, dia dah bayar. I nampak hari tu dia bagi cek dekat my boss contohnya. So relying on the representation, dia wakil owner rely on that representation. Okay, Daniel decide to buy daripada Mustaqim. Rupa-rupanya cek yang diberi oleh Mustaqim kepada Aidil tak boleh
clearkan, tak dapat di-clearkan. Maknanya ownership tak transfer pun kepada Mustaqim sebab janjinya ownership transfer selepas cek tu boleh di-clearkan. Sebelum cek tu di-clearkan lagi, dia dah jual dengan Daniel. Kan nak ikutkan bila kita belajar general rule, kalau seller tak ada ownership, mana ada buyer ownership, kan? Tapi dia jadi exception yang mana buyer tetap dapat kereta tu sebab dia dah tanya owner dan owner dah beri pandangan dan dia rely kepada pandangan tersebut. Itu yang menyebabkan buyer dapat hak milik walaupun seller tak ada hak milik. Ada contoh-contoh situasi macam itulah. Maknanya undang-undang kena juga berpihak kepada buyer dalam certain situation. Okay? Alright, itu yang pertama. Okay, sebenarnya dah terang dah. Tak aci kan? Terang 2 kali. Alright, so you all dengar, nanti dengar semula. Itu contohlah, at least you faham konsep buyer akan dapat hak milik sekalipun seller tak ada ownership. Okay, dalam keadaan estoppel. Kalau sale by mercantile agent ni pula pun sama. Agent yang ada authority baru dia pass ownership kepada buyer. Okay, agent memang tak ada, dia bukan owner tapi dia adalah yang ada authority untuk jual bagi pihak owner. So dia akan transfer ownership ketika di dalam authority as an agent. Tapi kalau dia dah tak ada lagi sebagai agent, dah tamat tempoh dia sebagai agent, dia tak akan transfer ownership sepatutnya. Tetapi ada keadaan tertentu walaupun agent tu dah tak ada ownership, dah tak ada authority, undang-undang tetap beri ownership kepada buyer sekiranya 4 condition ni fulfill. Okey, dia ada 4 condition. Maknanya contohnya Zakwan bukan lagi ejen saya. Okey, sepatutnya dia tak boleh jual lagi barang tu kepada buyer lah. Tapi ketika dah tamat sebagai ejen tu, contohnya kereta lah, dia ejen kereta. So ketika dia jual kepada buyer, kereta tu masih in his possession. Okay, dia ada lagi kereta-kereta yang dia biasa jual tu dalam possession dia. Lepas tu possession kereta-kereta tu dengan izin saya. Okay, and then apa yang Zakwan buat sebagai ejen sama je proses seperti mana dia jadi ejen yang sah. Dan apa yang berlaku ialah buyer pun tak tahu yang dia ni ejen yang telah tamat tempoh. So katakanlah Zakwan jual selepas tamat tempoh sebagai ejen, biasanya kadang ejen jual-jual kereta ni dia company kan, staff lah biasanya akan jual ni kepada buyer, sedangkan company dia dah ditamatkan sebagai ejen. So untuk 4 situation ni, buyer tak akan terfikir yang ejen tu dah tak ada authority. Jadi itu yang dia kata buyer has acted in good faith, so buyer akan dapat hak milik sekalipun bila saya tahu yang company agent yang Zakwan owner tu, owner company tu sebagai ejen saya jual kepada buyer selepas tamat authority, undang-undang kata buyer akan dapat hak milik. Macam itulah. So konsep exception ni sebenarnya buyer akan dapat hak milik bila seller tak ada hak milik. Okay, joint owner ni senang nak faham. You all dengar dan you all boleh baca illustration, you all memang boleh faham lah. Okay, kalau voidable contract. Okay, sekarang saya tengok voidable contract. Okay, you all boleh nampak tak slide ni? Voidable contract, sale under a voidable contract. Can you see the slide clearly? Yes. Okay, Alhamdulillah. Okay, cuba fahamkan dulu, baca dan siapa nak cuba explain boleh explain. Okay, tengok tengok dan baca semua orang. Tak payah baca kuat-kuat, baca pelan-pelan je. Okey, siapa nak cuba explain macam mana buyer boleh dapat hak milik ni? Okey, saya nak seorang volunteer. Ingat tak voidable contract tu macam mana? Voidable contract tu kan, kontrak tu boleh di-terminate atas pilihan buyer kan? Where a seller obtained possession over the goods due to a voidable contract that he or she had entered before. Okay, kita dah belajar dah sebelum ni dalam kontrak ada coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. Kan voidable, maksudnya the buyer ada option.
nak terminate atau tidak. So kalau masa dia beli tu dia tak terminate lagi, maksudnya dia dapat barang tu sebab dia diugut. Jadi itu voidable contract kan. Dia later boleh terminate kalau decide to terminate the contract. Okay, Bill threatened Tim that if Tim does not sell the Picasso painting which he owned to Bill, he would hurt Tim's mother. Takutlah dia. Due to coercion, Tim sold the painting to Bill. So status contract ni voidable. Voidable. So Bill ni seterusnya jual pula kepada Paul. Okay, Paul is not aware that Bill obtained the painting by coercion. So Paul obtains a good title over the painting. Maksudnya apa? Tiba-tiba Tim terminate kontrak tu. So dia nak ambil barang tu daripada si Paul. So mahkamah kata, adakah Paul dapat better title? So mahkamah kata ya, sebab dia jual kepada Paul ni tanpa dia tahu pun yang barang tu sebenarnya obtain daripada coercion. Jadi kat sini undang-undang perlulah membela buyer sebab innocent lah orang kata kan, dia beli dengan good faith. Right? Senang kan nak faham? Saya jugalah yang terangkan dia. Okay. So the buyer purchase the good from this contract will get a better title if the following conditions are fulfilled. The seller obtained possession of the goods under a voidable contract. The voidable contract has not been rescinded. The buyer bought the goods in good faith. Itu je. Maksudnya seller dapat barang tu secara coercion tadi kan, dia ugut. So dia dapatlah beli. Dan ketika dia jual kepada buyer tu, kontrak tu belum dibatalkan. Jadi sekiranya bila dia dah beli, dah bayar kepada seller, lepas tu baru dia nak dah batalkan kontrak, dia nak ambil barang tu daripada buyer, tak boleh. Sebab buyer pun beli barang in good faith. Mana dia tahu sejarah pembelian itu daripada seller secara coercion. Macam tu lah Okay. So itu adalah voidable contract. Okay. Clear kan? Okay, sale by a seller in possession of the sale dengan sale by a buyer in possession of the sale, dia senang cerita dia macam ni. Saya ringkaskan saja. Okay, contohnya lah Contohnya. Mana slide show ni? Okay, orang nampak slide ni? Nampak. Okay. Sale by a seller in possession of the sale, a seller has transferred the property in goods iaitu on a ship. Okay, seller transfer property in goods to a buyer. Okay, buyer dah bayar dah. However, the possession is remain on the seller. The seller sells the goods to another buyer who buys in good faith. The second buyer will get a better title over the goods. Macam mana tu? Okay, Ahmad sell his laptop to a buyer. Abu paid the laptop, but the laptop still in the possession of the seller. Okay, so the seller sold the laptop to Siti. Siti has no knowledge on Abu's lack of authority, will get a better title over the laptop. Contohnya macam ni lah. Kalau saya dah jual kereta kepada Ismail, okay, so Ismail bayar dekat saya. So bila Ismail bayar dekat saya, ownership memang dekat Ismail dah bayar habis kan? Tapi kereta tu dekat saya lagi. Dia kata, madam simpan dulu kereta ni dekat madam punya showroom. Saya nak pergi overseas dalam 1 bulan. Tiba-tiba dapat urgent call untuk projek dekat overseas lah. So walaupun Ismail dah bayar, dia tetap ada hak milik tu. Tapi possession tu dekat saya. Apa yang berlaku ialah pekerja saya ni dekat showroom kan? Pekerja saya ni jual kereta tu kepada orang lain kan, jual kereta kepada orang lain. So bila Ismail balik, dia tengok kereta tu dah tak ada. So dia nak ambil kereta tu daripada second buyer, boleh ke tidak? Tak boleh. Second buyer tetap dapat kereta tu walaupun sebenarnya ownership tidak lagi ada pada saya ataupun seller atau pekerja saya, of course. Dan kat sini apa yang boleh Ismail buat, of course lah saman lah company saya. Sama ada minta balik kereta exactly the same atau bayar ganti rugi yang setimpal. Tapi untuk dapatkan balik kereta tu daripada second buyer tak boleh sebab undang-undang memberi ownership kepada second buyer tersebut. Okay, itu contoh lah. Kes dia pun lebih kurang sama.
kes yang diberikan dalam dalam manual tu. Okey. Seterusnya, sale by buyer after sale. Okay. The buyer obtain possession from the seller and the goods remain unpaid by the buyer. Okay, barang tu pula yang ini, buyer ni dapat possession. Pembeli ni dapat pegangan barang tu daripada seller. Tapi belum dibayar oleh buyer. Okay, so apa yang berlaku ialah buyer kemudian jual barang yang dalam possession yang dia belum bayar tu kepada buyer lagi satu. So second buyer, okay, yang beli dengan niat yang baik akan dapat ownership. Okay, macam tu. Itulah kadang-kadang ada satu cerita yang tak, nak buat macam mana ada satu kisah tapi tanah lah, dia bukan sales of goods. Nak cerita dekat you all pasal bona fide purchaser. Bona fide purchaser ni maksudnya buyer ni beli tanpa dia tahu pun barang tu ada masalah title atau ownership. Cerita tanah ni cerita tanah yang kesiannya lah. Ada satu kes Bunyamin, kes benar tapi bukan sales of goods lah, kes tanah. Tapi prinsipal dia bona fide purchaser ataupun buyer buy in good faith. Ceritanya katakanlah ini untuk knowledge je lah memang penting jugalah untuk you tahu. Okay, contohlah katakanlah kan, nak tengoklah nama siapa saya nak petik ni. Katalah Ahmad Baihaqi ni. Baihaqi, are you there? Baihaqi, are you there? Kenapa tak respon Baihaqi? Yes, madam. Nasib baik ada Baihaqi fokus ke tidak Baihaqi? Baihaqi kat mana? Bilik ada. Baring ke duduk? Duduk. Okay, boleh fokus? Boleh. Okay. Hanif Johari, are you there? Hanif? Hanif Johari, are you there? Hanif, di manakah anda? Yes, madam. Lambat kenapa Hanif? Buat apa Hanif? Tak ada buat apa, madam. Fokus ke tidak? Fokus, madam. Kenapa lambat respon? Line slow sikit. Slow sikit je. Hanif part 4 kan? Tak, part 3. Itulah part 3 lagi kena fokus Hanif. Faham? Faham, madam. Okay. Haziq Rushdan. Yes, madam. Okay, Haziq part berapa? Part 3. Part 3 juga? Mm-mm. Nasib baik cepat respon. Kena fokus Haziq. Jangan main-main. Okay? Okay Haziq, dengar contoh you all. Dengar contoh Haziq ni. Okay, Haziq ni dia cerita tanah yang saya kata tak sedih jugalah ceritanya. Okay, Haziq ni dia ada satu bidang tanah ni contoh je ada satu bidang tanah tapi ni bukan sales of goods, konsep bona fide purchaser tu yang mana buyer tu akan dapat hak milik walaupun barang tu sebenarnya bukan seller ada hak milik. Okay, Haziq Rushdan ni dia ada satu tanah. Tiba-tiba seseorang tipu forge signature dia, forge geran everything menyebabkan tanah tu telah dijual kepada Jasri contohnya. So Jasri Zulkifli, are you there? Yes, madam. Part 4? Part 4. Okay, so Jasri dapat beli tanah tu daripada orang yang tipu, yang forge signature semua tu. So Jasri dapatlah beli. So geran yang Jasri dapat daripada seller tu adalah geran yang telah ditipu kan dengan cara yang tidak benar lah. So Jasri pun beli. Bila Jasri dah beli, selepas 5 tahun, kan? Lepas 5 tahun pula tu, lepas 5 tahun Jasri jual lah pula kepada Muhammad Yusri. Okay? Masa jual kat Muhammad Yusri ni lah, tiba-tiba owner sebenar iaitu siapa tadi Hanif ya? Haziq ke? Haziq. Tiba-tiba Haziq dapat tahu tanah dia tiba-tiba dah masa si Jasri beli, Jasri tak update, dia tak pun membina apa-apa bangunan. Kan dia cuma tunggu untuk naik harga baru dia jual kan. So nak jadikan kisah, si Haziq ni memang tak tengok sangat tanah dia tu. Dia memang
tahu tanah tu ada, pada waktu tertentu dia akan akan usahakan tanah tu. So bila tiba-tiba dia tengok tanah dia tu tiba dah ada bangunan, dah macam dibersihkan nak dibina bangunan, rupa-rupanya Yusri dah beli. So dia kata, kenapa pula orang bina tanah dekat aku punya rumah dekat tanah aku ni? So dia pun nak samanlah si Yusri ni, nak dapatkan balik dia punya tanah. Tanah tu dia punya semualah, fight dekat mahkamah ni Pergi mahkamah, mula-mula masa pergi mahkamah menang si Haziq ni. Lepas tu of course lah si Yusri ni fight kan. Dia kata macam mana dia pun tak tahu tanah tu sebenarnya dibeli oleh dia daripada orang yang tak ada hak milik, yang dah tipu semua tu. Fight. Keluar duit sana, keluar duit sini. Si Haziq nak pertahankan tanah dia yang memang dia adalah pemilik yang sah. Tapi bila fight sampailah mahkamah habis rayuan sampai mahkamah paling tinggi sekalipun, akhirnya dia menang kalah kan. Mula Haziq menang, lepas tu Hanif lah. Lepas tu si Yusri menang, marah pula si Haziq marah, fight lagi, rayu supaya dia menang sebab dia adalah owner. Akhirnya mahkamah putuskan yang dapat hak milik adalah Yusri. Sebab Yusri tak tahu sejarah tanah tu. Mahkamah kena bela buyer. Walaupun dalam masa yang sama memang tahu yang owner sebenar adalah Haziq. So ada prinsip bona fide purchaser tu lah. So you all please ambil tahu harta-harta mak ayah awak yang ada tu, you protect lah. Supaya tidak ada ruang untuk orang tipu ataupun mengambil kesempatan. Apatah lagi kalau kita pula yang ambil kesempatan atas harta mak ayah kita kan. So please you all, sebab harta boleh terlepas kalau kita cuai, kalau kita tak ambil berat. Macam tu lah. So memang ada undang-undang yang protect buyer yang memang beli barang tanpa dia tahu penipuan yang telah berlaku, lack of title yang telah berlaku. Okay, kalau you boleh cari siapa penipu tu, boleh you fight juga kat mahkamah kan. Tapi kalau you tak dapat jumpa siapakah penipu itu, liciknya penipu itu, contohnya orang yang buat tak baik ni kan, you memang akan hilang. Macam tu sajalah hak yang sepatutnya you pertahankan. Okay, so itu saya harap menjadi ilmu yang penting untuk you ambil tahu. Dan kalau boleh jangan berlaku dalam family you lah, dalam family you. Dan kalau boleh sentiasa ambil berat, especially bagi you all yang ada kadang tanah mak ayah kita tak banyak mana kan, tapi bukanlah overprotect sampai risau semua orang nak ambil kesempatan kan. Yang tu pun tak baik juga. Kena bersangka baik, dalam masa yang sama sentiasa protect diri kita dengan ilmu. Okay, so dah settle dah untuk all the exception. So ada apa-apa nak tanya sebelum kita pergi kepada remedies? Tak ada, madam. Tak ada Okay, kita tengok remedies kejap. Lepas kita belajar remedies, kita break dalam 5 minit. Kita akan tengok salah satu daripada you all untuk share terus you all punya cara menjawab soalan agensi yang saya pernah bagi sebelum ni. Okay, saya akan terangkan secara ringkas, jitu dan padu. Okay, so seterusnya adalah remedies. Okay, remedies ni of course penawar kan ataupun ubat. Kalau doktor, kalau lawyer ataupun law, dia adalah ganti kepada kerugian. So kalau seller breach, maka buyer yang akan dapat remedies yang dia akan tuntut daripada seller. Kalau buyer pula breach, of course seller yang akan tuntut daripada buyer ganti rugi tersebut. Okay, alright. So okay, apa dia remedies for breach of contract of sale of goods? Kalau buyer breach, okay, buyer dianggap breach kalau he does not take delivery of the goods. Buyer ni dah beli tapi dia tak ambil barang tu. Breach lah, patutnya kau dah beli ambil lah. Dia tak ambil, tu dianggap breach. Dikatakan breach. He does not accept the goods. Dia suka hati tanpa sebab yang sama, dia tak nak terima barang tu. Padahal barang tu memang dah fulfill dah everything apa yang dia describe. Dan of course biasa berlaku ialah dia tak bayar barang yang dia dah beli. Dia ambil tapi tak bayar, ataupun dia dah beli, dia tak ambil dan tak bayar. Okay, of course right of the seller, dia ada rights unpaid seller di bawah Sales of Goods Act, dan juga of course seller ada hak untuk sue for breach of contract. Okay, itu contoh situation apa yang dianggap breach by buyer. Okay, so additional rights other than sue for non-acceptance and damages
Ada 3 lagi rights yang mana seller berhak claim daripada buyer yang tak bayar barang yang dia dah beli. Lien, stoppage in transit, resale. Okay, apa lien? Jangan sebut lien, jangan sebut lien. Dia adalah lien. Okay, bayangkan kalau barang ni contohnya Mustaqim dah beli. Okay, Mustaqim dah beli daripada seller. Okay, maksud lien apa? It is a right to keep possession of property belonging to another person until a debt owed by that person is discharged. Okay, the unpaid seller who has possession, the good can retain possession until payment is made. Mustaqim dah beli barang tu daripada Zakwan. Okay, dah beli, dah berkontrak lah. Kita tapi barang tersebut masih dalam possession Zakwan. Okay, dan tiba-tiba Zakwan dapat tahu si Mustaqim tak nak bayar. Okay, tak nak bayar. Mungkin sebab dalam masalah kewangan dia punya company nak bankrupt ataupun dalam proses bankrupt, tak boleh nak bayar. Jadi barang tu memang dah ada kontrak yang Mustaqim akan beli. Tapi bila dia tak buat bayaran dan tak boleh nak bayar, maka keuntungan yang seller ada bila barang itu masih dalam possession seller boleh beri syarat barang ini akan kekal bersama seller sehingga bayaran dibuat. Okay, sebab ada situation buyer refuse to take delivery dan tak nak bayar. Dia tak nak ambil dan dia tak nak bayar. So barang tu akan hanya diserahkan sehingga bayaran dibuat lah. When the buyer has paid but delivery has not been made. Okay, alright. So seller ada hak lah untuk tahan barang tu sehingga bayaran dibuat. Okay. Kalau dia tak bayar, maka barang tu akan kekal lah bersama seller. Okay. Alright, ganti rugi kalau dia tak ambil juga, ganti rugi tu of course lah boleh claim tapi ada juga situation buyer nak juga barang tu kena bayar lah macam tu. Okay. Kalau tak bayar taklah rugi kan, seller taklah rugi. Dia boleh jual barang tu kepada orang lain dan ganti rugi yang sepatutnya dia boleh tuntut daripada buyer. Okey, itu kelebihan kalau barang itu ada bersama seller. Dia boleh retain until the full payment made by the buyer. Okey, so itu lien. Okey, kalau satu lagi adalah right of stoppage in transit. Barang tu dah dalam perjalanan nak diberi dan dihantar kepada buyer. Tapi dapat makluman buyer become insolvent kan. Rupanya company dia dalam proses nak bankrupt kan. Dia deal dengan kita sebab dia ingat nak berniaga untuk tambahkan dia punya income and modal contoh kan. Kerana biasa kan dealing antara buyer dan seller ni ada yang deliver barang dulu nanti baru bayaran dibuat contoh kan. So bila dapat makluman yang buyer tu insolvent, okay, seller berhak untuk memberi arahan kepada carrier, orang yang bawa barang tu yang nak hantar kepada buyer tu untuk stopkan penghantaran. Okay, stopkan penghantaran kepada buyer. Okay, itu kalau dah dalam perjalanan. Kalau lien, dia boleh sekat barang tu daripada diserahkan sehingga bayaran dibuat. Kalau dah dalam perjalanan, dia boleh mohon supaya barang itu tidak dihantar kepada buyer. Okay, stopkan penghantaran kepada buyer. Itu kalau stoppage in transit. Last kali lah right to resell. Okay, kita nak jual barang yang kita dah jual kepada buyer. Okay, after exercising right of lien or right of stoppage in transit, if the buyer still does not pay, seller may want to sell off the goods to minimize his losses. Okay, so dia nak jual semula. Contoh dah jual dah barang tu dekat Mustaqim kan, tapi Mustaqim kan insolvent, jadi barang tu dia nak jual kepada orang lain pula, nak jual kepada Liana. Okay, no Liana. So boleh ke nak jual suka-suka kepada Liana sedangkan kontrak itu bersama Mustaqim? Tak boleh tak boleh suka-suka jual kepada orang lain sebab kontrak antara Mustaqim dan juga Zakwan adalah masih berjalan. So Zakwan tak boleh suka-suka nak jual pula barang tu kepada Liana atau orang lain sekalipun barang itu di Mustaqim tak ada duit nak bayar. Okay, alright, sebab apa? Sebab kontrak antara Mustaqim dengan Zakwan tu masih berlangsung.
Kecuali bila kita ada hak untuk resell, bila barang tu mudah rosak. Kita tahu mustaqim dalam keadaan masalah kewangan dan barang tu tak boleh tunggu sampai 1 minggu. Okey, barang tu contohnya barang-barang ikan, sayur-sayuran atau makanan, kek, cheesecake, whatever lah. Okay, so bila barang tu perishable, boleh jual kepada orang lain bila tak dibayar. Tu satu. Alright, tu satu. You kena buktikan barang tu perishable. Kalau barang tu benda boleh simpan, you tak boleh suka-suka juga nak jual dengan orang lain sebab you tak nak rugi, kan? Okay, tetapi kalau barang tu bukan perishable, apa hak ataupun ruang yang boleh Zakwan buat? Okay, Zakwan akan bagi notis kepada Mustaqim. Bagi tu Mustaqim, saya beri awak dalam tempoh 2 minggu untuk bayar barang-barang ni. Sekiranya awak tak bayar dalam tempoh 2 minggu, saya akan jual kepada orang lain. Baru boleh. Maksudnya step you nak jual pun, walaupun barang tu you punya sebagai seller, okay, yang buat hal adalah buyer tak nak bayar, tapi ada law dia. So Zakwan kena bagi notis 2 minggu contohnya supaya bayaran dibuat, sekiranya tidak, you akan jual dengan orang lain. So tamat tempoh, jualah dengan orang lain. Kalau si Mustaqim nak sue pun, you ada defense lah. You dah bagi notis. Maksudnya bila dia tak bayar, maknanya automatic memang dia consent lah untuk dijual dengan orang lain. Satu lagi lebih bijak, proaktif lah. Proaktif ni maksudnya it is stated in the contract that seller may resell if the buyer breaches of contract. Dalam agreement you memang ada mention. Okay, kalau dia tak bayar, you ada hak untuk resell. So peruntukan itu telah pun ada dalam agreement antara both of you. Itu baru you boleh jual kepada orang lain. Okay, rights to resell. Okay, clear tak everyone? Boleh faham You all, can you understand? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, thank you. Okay, seterusnya right of the buyer. Okay, buyer punya rights pula, remedies kepada buyer bila seller buat hal lah. Right of the buyer to bring action for non-delivery. Seller pula tak hantar barang tu kepada buyer. Okay, right of the buyer to bring an action for specific performance. Okay, specific performance ni maksudnya kita sebagai buyer minta mahkamah arahkan seller jualkan juga barang yang dia tak nak jual kepada kita. Okay, specific performance ni macam saya pernah terangkan dalam law of contract, dia adalah benda yang jarang-jarang kita boleh dapat ganti kalau dibayar dengan RM1. Kan? Okay, contoh kalau you all tengok dalam manual pun ada satu kes, contohlah katakanlah katakanlah buyer ni kan nama dia adalah, kita tengok fokus tak? Akmal, are you there? Akmal Haziq, are you there? Suara tak ada ke Akmal? Maaf, madam. Kalau dengar tak suara saya sekarang. Dengar. Ada, madam. Ada. Putus-putus sikit. Tapi awak boleh dengar suara saya dengan baik? Alhamdulillah, dengar dengan baik. Okay, alright. Okay. So, Akmal ni dalam breach by seller Okay, Akmal ni dia beli barang daripada seller, contohnya alat-alat elektrik. So bila seller tak bayar, seller tak serahkan barang tu, kita boleh je minta duit sebagai ganti rugi sebab barang-barang elektrik tu mudah nak dibeli di tempat lain sekiranya dia bayar ganti rugi kan. Tapi specific performance ni bila barang tu rare, Akmal beli, kita ambil contoh pasu jugalah, pasu yang memang tak ada dekat Malaysia. Okay, dia ada dekat China je contohnya. So bila barang itu sukar untuk diperolehi, maka mahkamah akan biasanya menggunakan budi bicara membenarkan permohonan buyer untuk mengarahkan seller serahkan juga barang yang buyer nak tu. So specific performance ni biasanya macam tu. Bila dia sukar untuk ditemui ataupun rare. Okay, so buyer ada hak lah, dia boleh dapat apa yang dia nak dengan perintah mahkamah. Okay. Dan satu lagi remedies ni pun RM1 jugalah yang boleh diklaim daripada seller kalau berlaku breach of warranty. Dan satu lagi you all, pernah dengar TOT tak? Law of TOT.
Mesti tak pernah dengar kan? Bias action in thought. Thought ni dia bukan kontrak. Contoh pencerobohan. Contohnya kalau saya pegang barang milik Akmal tanpa izin dia, itu dianggap sebagai trespass. Trespass tu maksudnya pencerobohan lah, pencerobohan hak milik. Macam tu, pegangan kita punya barang orang lain pegang pula. So buyer ada satu lagi cabang undang-undang yang dia boleh claim daripada seller bila barang tu sebenarnya dia dah bayar kan, tapi buyer tak nak serahkan. Ada satu lagi daripada kontrak punya remedies, kita boleh claim pula remedies wall of thought, kenapa dia pegang barang yang bukan hak milik dia. So dia kena serahkan. So biasanya seller tak nak keluarkan ganti rugi yang banyak, dia tahu undang-undang ni ada dan dia tahu kita claim di bawah law of thought juga, dan dia akan serahkan lah. So kita adalah senjata-senjata yang kita boleh gunakan supaya seller ni tak suka-suka hati je lah, dah jual tapi tak nak serah barang kan, macam tu. Okay, so kalau kita tengok dia punya rights of the buyer bila seller breach ialah dia boleh tuntut ganti rugi kalau dia tak deliver. Dia boleh minta specific performance, arahan yang dia mohon daripada mahkamah supaya buyer seller jual juga, dan remedies ni juga wang RM1 kalau berlaku breach of warranty dan juga action in tort. Okay. Okay, dia dulu kalau soalan remedies ni kan, selalu juga keluar ada objective question kalau you all ambil exam semester depan, kalau you repeat paper ni, objective question akan suka juga tanya remedies list yang mana seller punya, yang mana buyer punya. So you kena identify lah the difference between remedies oleh seller, remedies oleh buyer. Okay, Alhamdulillah kita dah tamat dah remedies untuk seller dan remedies untuk buyer. Saya sambut kita pun dah settle. Okay, so ada apa-apa nak tanya you all? Any question? No, madam. Tak ada dah. Okay, kalau tak ada, kita break sekejap 5 minit boleh? Kita break 5 minit. Lepas tu saya nak salah seorang atau salah satu grup daripada GM kita pada hari ini share dia punya jawapan problematic question tu dekat kita punya GM ni lah. Okay, so sementara yang lain pergi break, pergi minum air, pergi lurus-luruskan otot, pergi tengok barang Shopee ke dah sampai ke belum. Okay, so saya nak sangat ada satu wakil nak share jawapan dia. Saya tunggu dalam tempoh 5 minit. So 5 minit selepas ini adalah penting untuk you all faham sebab soalan agensi akan ada juga dalam final ataupun assignment. So jangan lepaskan peluang ini untuk share dan belajar sama-sama. Saya akan guide dan saya akan dengar dulu penjelasan you all. Okay, so jangan takut salah. Saya akan bantu untuk betulkan. Okay, so saya tunggu 5 minit dari sekarang. Please you all jangan menunggu siapa nak share. Decide je. Okay, you akan dapat benefit dan manfaat. Okay, saya tunggu 5 minit dari sekarang.
Okay all, saya tak nampak lagi all punya slide tentang law of agency. Boleh tak saya minta group, ada tak volunteer please? Share soalan, saya ada bagi soalan tu dalam WhatsApp group Yang agency problematic question tu. Please you all. Madam. Ya. Madam, yang madam ada share soalan. Soalan agency. Tentang, actually soalan tu tentang agency lah, formation of agency. Okey, siapa ada soalan tu? Pernah tengok tak bentuk soalan law of agency? Sekejap madam, grup saya ada buat. Okey, bagus. Thank you Liana, cepat respon. Yang lain macam mana? Lambatnya. Yang ni ke madam sebab saya ambil daripada buku ni. Sebab saya cari dekat EQPS dia tak ada. Okey, bagusnya. Okey, ini soalan duties kan? Ada tak soalan formation? Ada buat soalan formation of agency tak? Tak ada, yang ni je. Sebab saya ingatkan madam suruh buat ni je. Okey, yang ini yang later lah saya suruh. Kan? Okey, ni Monique dan juga yang ni. Okey, Tanya bagi group Liana yang ada buat soalan agensi. Yang lain pastikan you all juga dah buat ya. So hari ni adalah untuk saya beri pandangan lah cara bagaimana you nak jawab pula dalam soalan agensi. Okay, dengar baik-baik soalan agensi pun sama. Kalau problematic question, 4 step tu ingat tak? Apa dia Akmal? Akmal punya internet tak okay ya tadi. Apa dia you all? Ada 4 step tu. Batrisha Kandarani, apa dia 4 step jawab problematic question yang saya pernah explain, yang saya pernah share masa kita belajar kontrak sebelum ni. Yang pertama kena ada apa Batrisha? Are you there? Pertama kena ada isu. Kan? Lambat Batisha. Kenapa lambat respon tu Batisha? Marah ni Batisha. Tanya Batisha tu nanti. Kenapa lambat respon? Syura? Dengar ke tak suara saya ni Syura? Dengar Madam. Okay, baik, cepat. Okay, yang pertama apa Syura? Isu. Lepas isu apa dia? Issue, law, application, conclusion. Very good. Okay, ingat ada 4 step tu semua soalan problematik, 4 step tu kekal caranya. Cuma bagaimana you address issue sahaja. Okay, kalau direct question pun ada 3 step. Intro, content, conclusion. Itu step yang kekal. Okay, tak kira soalannya apa. Cuma kalau kontrak tanyalah ada whether there is a valid contract, lepas tu spesifiknya apa kan? Dan apakah pertikaian dalam soalan. Kalau agensi tak bolehlah tanya pula pasal kontrak capacity ke apa. Dia fokus kepada agensi. Okey, contoh kalau dia tentang tentang duties of agent, kena tanyalah tentang duties tu spesifik. Kan dia tanya tentang duty tu spesifik. Okey, contohnya whether Taha has breached his duty as an agent by making a secret profit. Sebab yang grup ni nampak soalan ini adalah tentang agent tak sepatutnya buat secret profit kan. So soalannya terus direct kepada adakah agent ni breach duty dia by making secret profit. And then sebenarnya apa penting kita nak jawab lagi dalam soalan duties ni bila secret profit? Of course remedies kan. So isu remedies pun kena tanya. Okay, siapakah yang berhak dapat remedies tu dalam soalan ni? Okay, siapa dia prinsipal dalam soalan ni Liana? Taha agent, so siapa prinsipal? Hussein. Okay, whether Hussein as a principal has a right to sue. Tu kalau you nak sebut directly dia punya remedies lah.
Okay, you tanya apakah remedies yang prinsipal ni berhak dapat. Okay, so kalau you sebut nama Taha, bagus, sebagai agent, you tahu dia adalah agent. Kalau you you nak tanya whether Hussein has a right to claim remedies, okay, for breach of contract ataupun for breach of duties by the agent. So you nampak tak, you akan jawab duties yang dilanggar, lepas tu you akan jawab tentang remedies yang prinsipal berhak dapat. Jadi you tanya soalan tu dalam isu juga. So you tahu apa you nak jawab kan, dan isu penting dalam tu apa dia. So you terus buat isu dia juga. Okay. Kalau isu yang pertama tu, di isu in this question, Ken Hussein Sutaha tak payah pun tak apa. Itu tak perlu. Okay, tukar kepada remedies. Okay, tukar kepada remedies tu, word remedies tu. Alright. Okay, seterusnya itu isu. Dekat law macam mana? Jom kita tengok bagaimana grup Liana buat law dia. Second, of course, law. So bila kita tahu law adalah tentang duty secret profit, okay, law dia, mana law dia? Okay, kita terangkan semua perkara yang penting tentang secret profit. Okay, bagi tahu dulu agentnya duty apa dan apa yang dia dah langgar. Okay, you bagi tahu tu, and then you dah letak all the section. Alright, section-section yang berkaitan. Okay, bagi tahu apa masuk secret profit. Okay, seterusnya. Betul lah tu, law yang berkaitan. Ada section kan, ada penerangan masuk secret profit, ada penerangan tentang apa itu, bagaimana duty agent kepada principal. Okay, seterusnya apa lagi? Apa lagi content law yang you ada? Boleh saya tengok slide yang content seterusnya. Lepas tu you of course kena masuk all the relevant cases. Okay, definition dah ada, section dah ada, explanation tentang secret profit dah ada. Dan you akan explain remedies kan. Bila dah terangkan remedies, you ada cases setiap satu remedies cerita. Kan, untung tak you all. Kalaulah soalan problematik macam ni keluar waktu online exam, untuk law, the moment you faham ini tentang apa, you tak hafal pun nama-nama kes tu. You bayangkan kalau you all masih lagi lah nak ambil ringan belajar law ni kan, you repeat paper ni, you kena hafal semua content law yang kawan awak sedang share ni. Section dia, definition dia, cases dia. Boleh ingat ke? Memang boleh lah, your senior pun dah buat kan. Tapi untuk online, your punya application tu yang kita akan beri markah lebih lah compared to the cases. Sebab dekat application inilah sebenarnya you tengok buku ke, you tengok nota ke, sejauh mana you faham, itu yang akan diberi penilaian yang lebih markahnya. Okay, so kena pastikan you apply secara properly. Okay, you attack dekat mana pelanggaran duty itu berlaku. Bagaimana pelanggaran duty itu berlaku, dan you boleh explain satu persatu apakah remedies yang boleh principal claim. Sebut satu persatu. Macam tu dalam application lah. Tapi you kenalah guna nama Taha dan juga nama principal tu dalam application. Okay. Saya nampak law sangat complete, very good. The moment you tahu je law yang berkaitan adalah secret profit, then of course yang you akan keluarkan the relevant law yang boleh tengok je dalam nota you kan, dalam you punya manual. Tapi application kena mantapkan lagi, terlalu ringkas lah. Okay, mantapkan lagi how you apply secret profit tu dan juga all the remedies yang principal boleh claim. Okay, sebutkan satu persatu bagaimana principal boleh claim remedies 5 tu. Okay, alright. Seterusnya, conclusion. In conclusion, they had a breach of duty as agent by making a secret profit and caused the respondent to suffer loss. Section 18 makes the agent liable for an offence of deceiving the principal. The punishment is provided in Section 4 where the agent receives a profit of the third party. Ya ke? Mana dapat conclusion ni? Section ni. Okay, you kena terangkan. Okay, betul. You kena terangkan as a conclusion. They had breach of duty by agent by making a secret profit. Okay.
And then you kena bagi tahulah the remedies actually lah provide under the section. The remedies provide under the section, the relevant section. You tak sebut section kat sini pun tak apa. Okay, tak sebut section kat sini pun tak apa dekat conclusion. Okay, sepatutnya apa you nak sebut dekat conclusion, kalau ada pun sebenarnya dekat application atau dekat law tu sebenarnya pun memang dah ada lah. You kena berhati-hatilah biar you refer the act, refer the contract law, Malaysian contract law jangan tersilap section dan refer contohnya you tengok dekat rujukan online, pastikan law yang mereka refer adalah law Malaysia. Okay, alright, itu salah satu. So kalau you tersilap nanti salah juga jawapannya, tapi markah tetap ada dekat kefahaman you all. Apa yang you faham. Contohnya kat sini saya nampak you faham ada breach duty dan you faham ada remedies yang principal boleh claim. Okay, alright. Okay, ini contoh soalan duties. So you kena tengoklah kalau duties tu tentang delegatus dan potes delegare. Macam mana nak buat? Law dia faham kan macam nak buat. All relevant law masukkan cases, section. Bila apply tengok exception yang mana sebenarnya. Exception yang mana sebenarnya yang menjadikan agent tu tidak dianggap sebagai breach duty by delegate dia punya duty kepada orang lain. Dekat application tu baru you tunjuk dekat examiner apa tu situation exception yang mana sebenarnya yang tidak membolehkan principal sue agent for breach of duty. Okay, macam itulah cara-cara dia. Okay, alright. So ini tentang duties. Jom kita tengok ada tak Liana buat pasal formation? Tak ada ya? Tak ada, madam. Okay, siapa yang ada buat? Thank you group Liana. Siapa yang ada buat? Saya nak tengok grup Nur Adilah sama ke dengan grup Mustaqim? Adilah? Sama tak ada? Tak sama madam. Okey, awak buat soalan apa? Pasia. Adilahnya grup buat soalan apa? Agensi. Adilah? Awak buat soalan apa? Sekejap madam, saya tengah tengok balik. Kenapa you all ambil masa yang lama ya? You all ni nak, bukan Adilah je lah, ni yang lain-lain ni. You all tak berlumba-lumba pun kan? Untuk menjawab. Untuk tunjuk apa yang you dah share. You memang nak jumpa ke SEM depan ni? Saya ni kadang-kadang spend extra time untuk you all. Saya tak nak you all repeat. Tapi saya tak nampak pun you all punya effort bersungguh-sungguh. Macam mana ni? Adakah ada untuk diri you? Untuk saya bantu? Kenapa tiada keterujaan untuk share apa yang you all dah buat dalam kelas supaya saya boleh komen? Supaya saya boleh beri pandangan kepada cara menjawab. You all bukan student sekolah lagi. You all adalah student university. Madam, kami buat pasal breach contract. Agensi. Dia tentang law of agency. Tu kontrak kan? Law of agency. Kalau grup Mustaqim ada juga pasia yang dia buat. So you all tak ada yang agensi tak ada buat. Madam nak yang formation of agency punya problematic question ke? Yes.
Adila ada buat tak grup, ada buat tak yang agensi? Bukan kontrak tau, agensi. Adila masukkan kontrak kan? Madam. Saya tanya agensi ada buat tak? Tak ada. Tak ada ya. Ya. Kalau untuk yang formation of agency punya problematic question, madam tak ada minta buat hari tu. Habis tu you all buat duty tu? Duty tu yang hari Rabu minggu lepas. Ya. Tapi untuk untuk formation tak ada? Tak ada sebab madam minta problematic question untuk duty of agency. Okey, kalau macam tu Yang saya lain banyak mnemonic punya ni. okey, alright, tu task yang saya suruh buat kan. Okey, Ha. group okey sekejap saya nak tanya group A. Group A. Ada tak buat formation of agency? Group A. Soalan formation of agency. Formation, kita orang cari soalan tahun lepas tak jumpa madam. Tak jumpa? Itu satu cerita yang tidak benar. Okey, takkan tak jumpa. Ada yang jumpa tak formation of agency? Semua tak ada. Okay, so sekarang ni cuba gunakan masa yang ada ni. You all langsung tak tengok pasia agency Kalau you all tengok on duty, lepas tu you tak tengok pasia agency formation. You all tak tengok langsung bentuk soalan agency. Madam, Ya. dekat EQPS tu untuk bahagian law 299 punya soalan dia memang tak ada. Tahun-tahun lepas pun tak ada. Tak tahu kenapa. You all buat law. Okay, you all dah cubalah. Siapa tu? Siapa yang cakap tadi? Tak nampak pula saya. Saya Sofia Banti sama Sofia. grup dengan Mus. So maksudnya you all semua orang ni tak jumpa ke pasia question law 299? Dah cuba cari lepas tu tak jumpa ke? Madam tak jumpa. Tu yang saya ambil dekat buku je soalan dia tu. Okey. So sebenarnya bila tak jumpa, boleh tak tanya madam tak jumpa lah. Okey, sebenarnya untuk law 299 kita ada law 166. Okey, yang setara 166, 251, 299. Okey. So kalau you tak jumpa 299, you kena buat 166. Cuba 166. Cuba sekarang, you all 166. Tu kod setara lah in case you all tak jumpa. Kadang-kadang dia akan pergi kepada kod yang awal sekali kan. Okay, boleh tak sekarang UKPS? Okay, tak apa. Okay, tak apa. Kitanya masa pun dah tamat kan pukul 12. By today juga saya nak setiap grup untuk dalam satu grup wakil satu saja, satu contoh pasia tentang formation of agency. Okay, ia boleh dalam, dia biasanya soalan pasia tu banyak kalau formation tu dekat necessity lah. Okay, necessity. Yang keduanya dekat ratification. Okay, so saya nak you all cari pasia contoh soalan je. Contoh soalan untuk formation sama ada satu necessity, satu ratification. Of course kalau you tengok pasia tu kadang-kadang tanya duty, kadang-kadang dia tanya formation, tapi jangan ambil yang direct question lah. Ambil yang problematic. So tengok 166, 166 law, 166 dia setara dengan 166, 251, 299 dan juga 379.
Okay, memang banyak yang ambil subjek ni. Satu Malaysia pun pelbagai fakulti yang ambil. Okay, so pelbagai universiti pun ambil juga. Jadi cuma saya harap you all share soalan you all jumpa, masukkan dalam WhatsApp group. Satu orang sajalah yang share. And then nanti saya nak you all create issue. Okay, buat je issue yang you all rasa sesuai ditanya dalam formation of agency tu. Okay, alright, itu task you all buat sehingga esok. Saya bagi tempoh sehingga esok sebelum pukul 5 petang. Okay, so saya harap awak ambil tanggungjawab ini dengan baik sebab kalau awak rasa terbeban, kalau awak rasa stres sekalipun, ingat apa yang saya suruh untuk you. Supaya you tak repeat paper ni sem depan. Okay, sem depan kena ambil balik. Jangan repeat. Saya nak awak lulus. Sekalipun awak rasa tertekan, bertaubatlah. Sesungguhnya tekanan itu untuk kebaikan awak. So saya nak you cari, saya dapat jawapan hari ini 299 tak ada lah EQPS. Tak ada siapa pun tanya saya kan. Okay, kalau ada yang tanya, saya tak respon contohnya, you kena call saya kalau you rasa benda tu penting. Okay, so cuba tengok EQPS 166. Kalau dapat je, terus cari. Boleh bagi-bagikan tugas, semua orang cari. Yang mana-mana jumpa dulu, share dan cuba buat dia punya isu. Setiap satu orang cuba isu. Saya nak tengok skill you buat isu. Step sama step sama. Sekarang ni saya nak tengok macam you rasa nak buat isu. Okay, tahniah untuk grup Adila tadi, dia nampak macam mana dia tahu itu adalah duties, macam mana dia nak address isu tentang duties secret profit tu. Okay, breach tak duties secret profit. Formation of agency macam mana pula? So saya nak you all train your skill untuk buat isu tu sendiri. Nanti saya akan tengok. So satu grup satu hasil sahaja. Tapi dua contoh, sekurang-kurangnya satu lah. Kalau dapat dua lagi cantik. Agency by necessity, satu lagi adalah ratification. Bagaimana you boleh tahu ini tentang necessity ke, ini tentang ratification. Okay, so kalau ada yang tersama, cuba dulu cari yang lain. Kalau itu medium, saya dah cari semua lebih kurang je medium soalan dia. Nanti saya akan pastikan betul ke dah tak ada dah soalan yang berbeza. Okay, so bila ramai-ramai buat, insyaAllah kita akan sama-sama belajar dan kita akan sama-sama lulus paper law. Semua orang insyaAllah tak repeat lagi. Oh jangan main-main repeat tu mencabar So ada apa-apa nak tanya lagi? Any question? Madam. Ya, Mustaqim. Tadi tu cari soalan and then nyatakan isu je kan? Itu je. Saya nak kasih kerja ringkas je. Sebab hari ni baru saya dapat info yang you all tak jumpa dalam EQPS kan. So mungkin ada yang dah jumpa tapi dia senyap kan, malas nak bersuara hari ini. So try cari law 166, jumpa pasia, cari soalan berkaitan formation, necessity dan juga ratification dan create issue. Okay, create issue yang you rasa sesuai. Salah ke betul ke tak kisah. Just share your answer dalam WhatsApp group. Okay, dalam WhatsApp group tu. So semua orang akan share lah WhatsApp group, dalam WhatsApp group setiap soalan yang you all share, yang you jumpa dalam 166. Soal law application saya rasa insyaAllah you all boleh buat dengan baik lah. Tapi nanti pertemuan kita sekali lagi saya nak tengok you buat the real answer. Okay, jawapan penuh lah. So salah satu group saya harap Mustaqim ataupun Liana punya group kena backup je. Saya nak group lain pula untuk share jawapan dia ya, berdasarkan pasir yang you all jumpa. Okay, so cukup dulu untuk kali ini. Kalau ada apa-apa yang tak clear lagi boleh call saya. Saya hanya mahu berikan yang terbaik kepada you all. Kalau you rasa penat sangat belajar law ni, percayalah biar penat sekarang, jangan penat kemudian. Jumpa lagi. Saya sayang masa depan you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam.